Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat 17 ya. Surat atas sekali rasanya, atau dengan ilat, artinya dengan sebab, seperti i'tiqad satu bangsa kafir uluwiyah. Mereka kata jadi alam ini dengan ilat, iaitu sebab ada Tuhan maka ada alam. Dengan tiada kehendak Tuhan, seperti bergerak jari bergeraklah cincin, atau jadi suatu dengan tabiat, seperti i'tiqad satu bangsa kafir tabaiyin. Mereka kata ada Tuhan maka ada alam, dengan tiada kehendak Tuhan, tetapi kena ada syarat, iaitu kena ada Tuhan itu sifat ketuhanan, dan jangan ada mani', artinya jangan ada yang menegahkan dia, iaitu jangan ada yang menyengutui Tuhan. Dan seperti api menjadi hangus suatu dengan tabiatnya, dengan syarat bersentuhnya, dan jangan ada mani', iaitu basah, maka sekalian itu mustahilnya. Dari sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur dan terima kasih kepada Allah Ta'ala di atas nikmat hidup masih diberikan pada kita pagi ini. Mensyukuri nikmat hidup ni sebahagian daripada ajaran Nabi SAW, yang setiap hari kita diajar mensyukuri nikmat hidup dengan ajaran Nabi kepada kita, dengan membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur juga nikmat Islam yang diberi pada kita. Begitu juga syukur Allah Ta'ala beri pada kita, boleh datang ke masjid surau, datang ke majlis ilmu, berada majlis ilmu, berusaha memahamkan ilmu. Dengan ada ilmu-ilmu tersebut dapat kita fahami ajaran-ajaran yang dibawa datang oleh baginda Nabi SAW. Kita pula Allah Ta'ala jadikan begitu lembut hati, boleh membenarkan, mengiyakan, menerima semua ajarannya tanpa ada apa-apa yang kita bangkang. Apatah lagi syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala, dijadikan kita boleh ada kepatuhan, taat pada perintah dia, tinggalkan larangannya. Dijadikan kita pula sentiasa haloba untuk mencari ilmu, diberikan pula kesihatan, kelapangan masa, diberikan pula keupayaan untuk boleh bersusah payah bangun tidur, datang ke surau ini untuk berjemaah subuh, diberikan pula kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu dan untuk mendengar kita nak bicara sambungan daripada kitab Aku Iman. Syukur semua nikmat besar Tuhan Ta'ala beri ke kita sekalian, yang kalau perhati keliling kita, walaupun ada orang dekat-dekat tapi tak dapat segala nikmat itu, tapi nikmat-nikmat ni Allah Ta'ala beri pada kita. Dan insya-Allah kesempatan yang ada Allah Ta'ala bagi pagi ini, kita sambung bacaan kitab daripada kitab Aku Iman, dan tajuk yang kita bicara masih di atas tajuk iradah. Maksudnya kita wajib i'tiqad Allah Ta'ala mesti sabit pada dia iradah. Dalil-dalil yang telah kita bicara yang lepas memang membuktikan memang ada iradah pada Allah Ta'ala. Antaranya ayat Quran sendiri, yuridullahu bikumul yusr. Ada perkataan yuridu, bila arada yuridu mesti ada iradah. Begitu juga ada ayat Quran sebut innama amruhu idza arada syai'an arada. Bila arada yuridu irada. Mesti ada iradah. Cuma nak memahamkan bahasa Arab dengan saya sebut begitu mudah itu, nak faham Quran bukan senang, pasal Quran adalah bahasa Arab. Tuan-tuan mesti ada kaedah-kaedah untuk memahamkan Arab, baru boleh nak faham macam mana kaedah-kaedah nak istinbat daripada Al-Quran untuk memahamkan kaedah adanya iradat berdasarkan daripada nas Quran. Macam mana pun kita memang wajib i'tiqad ada iradat. Kalau tak faham Arab pun
memang sabit dengan Quran macam mana telah disebut ulama dan telah diijma' oleh ulama. Kalau sedikit dengan kaedah akal dan berfikir untuk memantapkan dengan yang dah ada apa dalam Quran dan telah diiktikad, sebelum nak sambung dengan apa yang telah kita baca dulu dengan nak sambung ni, kalau sedikit dengan kaedah penaklukan akal, mana mungkin Allah yang sempurna, yang dia yang mencipta alam ini dengan kehendak dia, habis-habis boleh ada orang yang menyangka bahawasanya ada sesuatu berlaku di alam buana ini yang tanpa dengan kehendak Allah Ta'ala. Mana mungkin? Mana mungkin? Kalau ada sesuatu yang berlaku tanpa kehendak dia, maksudnya ada something missing yang bukan dalam pentadbiran Allah, dalam kekuasaan dia, dalam kehendak dia, dalam ilmu dia. Mana mungkin begitu? Tak masuk akal. Sedangkan kita i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala mesti sempurna, takkan ada sifat kekurangan. Dan kita pun telah bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Maksudnya yang sebenar-benar Tuhan yang mesti ada perfect dari sudut sifat ketuhanan dia, yang tidak akan ada apa-apa kurang. Tiba-tiba duk i'tiqad Allah Ta'ala ni ada perkara yang berlaku atas alam ni yang bukan dengan kehendak dia. Sama ada tak ada kehendak tu, dia terpaksa kebetulan. Yang kita nak sambung ni ada istilah illat dan tabiat. Semua tu adalah mustahil. Bahkan kita wajib i'tiqad semua apa yang berlaku ni adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Satu nas, kalau awal-awal ni kita sebut mana bukti memang semua berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala, ayat Quran yang begitu mudah memfokus dalam bab tu ialah wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Tidak ada apa-apa yang kamu kehendaki melainkan apa yang ada masyiah Allah. Cuma masyiah, iradah ialah makna yang sama. Demikian ahli sunnah wal jamaah kita, masyiah adalah iradah, iradah adalah masyiah. Masyiah ambil daripada perkataan yang selalu kita sebut insya-Allah. Bila syaa, asyaa, af'ala yuf'ilu if'alan, asyaa yusyi'u isya'a. Jadi asalan sebut ialah masyiah. Masyiah ialah maksudar bimi daripada syaa. Syaa yasyi'u masyiah. Tuan-tuan tak boleh ikut saya punya, saya sebut tasrif tu, dengar je lah, pasal tu bahasa Arab, Quran Arab. Jadi tuan-tuan tak boleh faham Arab melainkan dengan ambil format Arab. Yang itulah. Macam mana pun apa nak fokus tu daripada Al-Quran tersebut sabit menunjukkan bahawa memang masyiah Allah. Bahkan kalau terjemah sekali lalu ayat Quran tu, wa ma tasyauna, apa saja yang kamu kehendaki, wa ma tasyauna dengan makna nama nafi itu, tidak adalah apa-apa yang kamu kehendaki illa ay yasha Allah, melainkan apa yang kita kehendaki ialah itu adalah kehendak Allah. Maksudnya nisbah berlaku ni, jangan kata kita ni Allah Ta'ala kehendaki, bahkan kehendak kita pun adalah datang daripada Allah Ta'ala. Bahkan sedar kan macam mana ada bab yang telah kita belajar dulu, dengan ada istilah usaha ikhtiar yang bahasa Arabnya disebut al-kasab, kasab ataupun iktisab. Iktisab yang berlaku pada kita itu juga ikhtiar. Iktisab dengan ada kederat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, keupayaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk buat sesuatu. Bahkan pilihan kita untuk memilih suatu apa benda yang kita nak buat, sedarkan diri kita bahawa saja pilihan tu pun sendiri datang pada mana kalau tak datang daripada dia. Itu adalah dengan kaedah penaklukan akal menunjukkan memang sabit semua adalah kehendak Allah. Dan apa nak sebut tu ialah akal mensabitkan ada kehendak Allah, dan Al-Quran pun mensabitkan semua itu adalah kehendak Allah. Jadi apa-apa yang menafi daripada maksud demikian adalah ditolak. Baik, itu ada perkara dasar dan ada benda yang kita dah sebut lepas. Yang kita nak baca ni sambung tu lah, yang ada pahaman-pahaman kot tersilap. Betul kan kalau ada pahaman tu, pasal yang ni adalah antara i'tiqad yang salah dalam bab-bab iradat ni. Atau kata dia, situ rasanya sambung kita tak? Atau dengan ilat. Antara perkara yang mustahil adalah berlaku sesuatu atas muka bumi ini dengan ilat. Sekali lagi dia sebut dengan bahasa Arab, ilat. Ilat ni bahasa Arab. Kalau kita terjemah dengan tamar buta ha tu, kaedah wakaf kita illah. Ada illah. Terjemah yang diberi secara mudahnya oleh pengarang kitab ni, apa dia illat ni? Dia kata illat ni artinya dengan sebab.
berlaku sesuatu dengan sebab. Itu terjemahan dia lah. Macam mana pun kalau ambil perkataan ilat tu sendiri, ilat ni apa? Ilat ni kalau ambil ke dalam bahasa Arab, ke bahasa kita, nak guna perkataan ilat ni bisa bila panggil ilat. Ilat ni adalah kalau diguna bahasa sabab tu, nak menunjukkan kewujudan satu perkara daripada satu perkara lain. Kalau wujud satu perkara dengan satu perkara atas jalan ilat ni, dia dengan mana bila ada perkara syarat, kalau saya nak gunakan bahasa itu, mestilah ada masyrutnya. Dengan bahasa lain, kalau gunakan ilat, bila ada ilat mesti ada maklul. Nak faham Arab tuan, dia mesti sebut Arab. Tak dapat tidak mesti. Tuan-tuan nak mantap tu mesti kena sebut Arab. Tuan-tuan boleh telan tak tahu lah. Macam mana pun kalau sebut dengan istilah tu macam itulah, ada ilat dan maklul. Dan untuk nama ilat ni, dia mesti satu perkara yang berlaziman. Dengan mana kalau tak ada ilat, tak ada maklul, tak ada maklul, tak ada ilah. Kalau sesuatu yang ilat ni, kalau contoh diberi, sebelum tu dibagi sikit istilah, ada golongan yang i'tiqad tak betul ni, seperti i'tiqad satu bangsa kafir. Ni kafir lah ni. Kalau faham kafir ni, dia jadi kafir dengan sebab i'tiqad ini. Asalnya dia daripada golongan Islam, tapi pada dia faktor kejadian alam ni terjadi adalah di atas faktor illah. Puak ni dia panggil puak ululiyah. Ululiyah. Mereka ini kata jadi alam ni dengan sebab ilat. Baik, apa dia ilat? Iaitu sebab ada Tuhan maka ada alam. Ada Allah, ada alam. Pasal apa ada alam? Ada Allah. Jadi dia tak i'tikad Allah buat alam, tapi ada Allah. Pasal apa ada alam? Ada Allah, ada alam le. Ada Allah, ada alam le. Mestikah ada alam bila ada Allah? Kita faham elok. Tuan-tuan pun silap juga gelong jadi orang luliah tu. Mestikah ada alam bila ada Allah? Faham ke soalan? Tak faham soalan? Yang tu yang nak faham ululiah tu. Kalau faham ada alam, ada Allah, maksudnya Allah ada, maka alam pun ada automatically. Baca gitulah kan, bahasa automatically tu. Apa keli-keli tu? Tak faham, bukan cerita ikan keli. Automatically ni maksudnya bukan dengan Allah cipta dan Allah Ta'ala buat, tapi bila ada Allah, ada alam. Jadi kewujudan alam adalah, kalau atas istilah ilah ni, bukan dengan Allah bagi jadi, tapi ada Allah, ada alam. Mana boleh i'tikad gitu? Salah. Kerana kalau ikut ahli sunnah wal jamaah dan kalau ikut kaedah, kalau kita fikir bersama, kita kata Allah yang jadikan alam, bukan alam ni ada dengan sabit ada Allah, ada alam. Bukan. Jadi kalau ada Allah, ada alam, maksudnya kewujudan alam adalah tu istilah ilat daripada ada Allah Ta'ala. Istilahnya tu dia panggil ilat. Tu yang pengarang kita, penterjemah kita, bukan penterjemah, pengarang kita ni, Tuan Guru Haji Syed ni, dia gunakan bahasa sabab. Sabab ada alam, sabab ada Allah. Jadi istilah sabab tu dengan ilat, dengan istilah ilat ni, dia bukan dengan mana ada alam yang Allah bagi jadi alam, bukan maksud itu. Tapi dia i'tikad macam mana? Adanya alam sebab ada Allah, ada alam. Dia faham secara ilat. Contoh diberi, kalau agak tak faham ilat ni, kalau nak bagi dengan takrif tu satu hal, tapi kalau sebut dengan contoh, ada alam ini dengan tiada kehendak Tuhan, seperti contoh dia nak beri, bergerak jari, bergeraklah cincin. Okey, bagi faham istilah jari dan cincin. Tak ada nak tunjuk tu susah sikit, pasal dia bagi gerak cincin. Saya dah ada ni, kita tengok ni, baju dan tangan saya nak tunjukkan bagi faham ilat tu apa. Dan nisbah Allah bagi jadi, mustahil menjadinya Allah Ta'ala dengan istilah ilat. Bahkan Allah yang kendaki jadi satu persatu, yang kalau dengan gunakan bahasa cincin, gerak jari dan gerak cincin, Allah yang menggerakkan jari dan Allah yang menggerakkan cincin bersama dengan gerak jari.
Bukan gerak cincin terjadi dengan gerak jari yang seolah-olah gerak cincin follow gerakan jari. Boleh faham? Kalau kita pun kadang-kadang kita terfaham macam tu. Terfaham macam mana? Terfaham dengan elat ni. Jadi kita ambil ke cincin dengan jari dulu lah. Macam mana pun sekat saya tak ada cincin, kau nak tunjuk tu kau tak faham kan. Macam mana pun apa konsep dia yang sebut ialah pasal cincin tu lekat di jari. Kalau pandang dari segi iradah, cincin ada iradat tak? Cincin bukan makhluk penyawa, mana ada iradat. Okey, boleh faham itu dah kan? Jari ada iradat tak? Jari itu kita lah kan. Jari adalah iradat, tapi jari itu sendiri mana iradat? Tuan jari lah ada iradat, betul? Jadi kalau kita tengok di atas faktor elat dengan nama elat tu macam mana? Gerak jari, gerak cincin. Jadi cincin tu ada tak kehendak nak bergerak? Tak ada lah. Cincin tu just follow pergerakan jari lah. Jadi kita bergerak, maka cincin tu bergerak lah. Jadi memahamkan cincin tu bergerak dengan follow pergerakan jari, itulah antara contoh apa yang dipanggil ilat. Just follow. Maksudnya jadi kerana terikutkan pergerakan jari. Dah cincin duduk di jari, jari bergerak pergi mana, itulah pergerakan cincin. Seolah-olah cincin ni kalau dengan faham elat ni, ialah cincin tak ada apa-apa lah. Macam kita pakai baju, di mana kita pergi baju ikut, betul? Betul? Faham macam tu ialah faham elat. Faham macam tu ialah faham elat. Apa yang saya sebut? Jadi kalau contoh jenis-jenis benda terikut ni, dah kita naik kereta, kereta berjalan dengan tuan-tuan kereta lah berjalan. Tu fahamnya elat. Itu faham elat. Okey, kalau faham dengan tak maksud elat macam mana? Kalau disebut cincin dengan jari, kita wajib iktikad macam mana? Allah yang gerakkan cincin, Allah yang gerakkan kita untuk kita gerak jari. Itu kalau sebut macam tu. Dan kebersamaan cincin mengikut pergerakan jari, Allah yang menentukan ikutnya cincin daripada jari itu. Allah yang menjadikan cincin bergerak dengan jari itu dengan kehendak dia. Peraturan tu Allah yang bagi jadi. Kita belajar akidah, dia punya tegas dia macam tu. Kalau tidak, pastikan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kalau kita sibah kita terfaham je ni, Allah Ta'ala jadi kita ada nyawa, ada kehendak, ada akal. Dah ada akal kat kita, maka akan adalah kehendak kat kita, adalah nyawa kat kita, adalah pergerakan jantung kat kita, adalah darah kat kita. Jadi pam darah apa, hiduplah kita, sihatlah kita. Kadang-kadang kita terintikad elat gitu. Sedangkan kalau kita bicara dengan atas istilah iradat ni apa? Allah yang jadikan kita, Allah yang memang dengan pastinya dia jadikan jantung kita berdenyut, bergerak, itu Allah yang bagi jadi berdenyut. Bila berdenyutnya jantung, ada darah yang dipam, ada masuk, ada keluar. Lepas tu dia akan pergi ke paru-paru. Paru-paru ada awliya Allah Ta'ala yang buat apa yang nama-nama tu belum keluar boleh so, apa nama tu dalam sains kita belajar tu. Waktu kita sedut pula udara ni ada oksigen tu bila masuk dekat awliya tu, darah yang ada tu menyerap oksigen yang ada. Lepas tu berlaku proses pembakaran, proses pula pusing pula masuk dalam badan, nyut. Kita kadang-kadang terfaham itu ada istilah, kalau istilah dalam kitab ada istilah elat, jumpa depan lagi ni tabiat, dan ada yang kita sebut adat. Dah adat dah, i'tiqad dengan elat, tabiat, adat, semua tu keluar dari ahli sunnah wal jamaah dalam bab ketuhanan. Kita wajib i'tiqad apa? Allah yang bagi jadi kita, jantung kita, darah kita, udara yang masuk, apa saja yang berlaku pada kita. Dalil Quran sebut terang jelas apa dia, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak ada apa yang, jangan kata perjalanan hak zahir tu, kehendak yang datang, benda yang ilham kita pun tak tahu main mana datangnya kehendak, datangnya apa, ikhtiar, datangnya pilihan, datangnya akal, datangnya buah fikiran, datangnya apa-apa seumpama itu lintasan hati. Main mana tu kalau tak main daripada Allah Ta'ala? Kalau asal ajaran akidah kita macam tu.
Kita dalam bab akidah tuan-tuan, antara benda yang kita nak semak sini yang kita rasa satu sudut kalau dah intikad ke Allah Ta'ala bagus. Cuma kita intikad Allah Ta'ala ni kadang-kadang power dia masa kita mengaji power dia masa mengaji lepas tu tak ada awal lah. Hal tu yang masalah kat kita dan tak cantiknya kat kita. Pasal kita mengaji akidah ni, dia bukan masa mengaji akidah ni tuan-tuan ialah benda yang sangat penting dalam ajaran Islam. Yang kita kalau ikut akidah ni, dia 24 jam makan pun berhenti tu. Apa lagi yang sebut, belajar pun ada waktu berhenti. Tapi akidah ni set dalam kepala sentiasa 24 jam berasa ke Allah Ta'ala. Yang ni yang Allah Ta'ala fokus dalam Quran, Allah Ta'ala puji dalam Quran. Yang Allah Ta'ala sebut ciri manusia yang berjaya ni, antaranya disebut allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mereka ni ingat Allah Ta'ala pada masa mereka duduk. Allazina yadhkurunallaha qiyaman, masa berdiri, masa duduk, masa baring. Pasal apa boleh ingat Allah Ta'ala setiap masa? Pasal hati dia sentiasa berasa semua tu adalah kehendak Allah. Dia baring, siapa bagi baring? Allah bagi baring. Dia berjalan, siapa bagi berjalan? Allah bagi berjalan. Bila mengaji boleh faham, siapa bagi faham? Allah bagi faham. Semua berasa ke Allah Ta'ala tuan-tuan, tak ada berasa kekitaan tu sikit pun. Yang ni lah orang sukses dalam bab akidah. Dan Allah Ta'ala sebut ciri keberjayaan tu pada mereka. Ni sebab dalil dan hujah, kita dah faham, kita dah iktiraf ke Allah Ta'ala, cantik. Cuma nak bagi kita punya hati sentiasa berasa ke Allah Ta'ala. Rasulullah tuan-tuan, macam mana akidah dia dalam bab macam ni, dia tak ada istilah ilat, tak ada istilah tabiat, tak ada istilah adat, tak ada. Bahkan dia sentiasa berasa ke Allah Ta'ala. Dia bila nak berjalan, dia kata dia akan angkat kaki. Sebelum dia angkat kaki, dia akan berasa Allah yang angkat kaki dia. Dia nak letakkan kaki ke bawah, dia akan berasa Allah yang letakkan kaki dia ke bawah sebelum dia nak letak kaki. Macam mana akidah dia? Kalau kita belajar dalam hadis, jumpa je lah apa hadis tu tak apa elok. Dia kata ma khatautu khutwatan illa tu belakang tu tak ingat tu, aku tidaklah melangkah satu langkah melainkan sebelum aku nak melangkah tu aku dapat rasakan Allah Ta'ala yang menggerakkan kaki aku untuk melangkah. Kita ni kadang dah buat sepanjang hidup ni tak rasa apa orang salah. Tengok aku duk berasakan kita. Memang kita bersyahadah ke orang Ta'ala, tapi kita duk rasa kat kita. Anak-anak kita apa berjaya, apa-apa baru ni pergi kombo ke apa-apa kan, kita jangan tengok anak aku je kan. Itu kita sebut tak anak tu, itu sebut luar sikit. Jangan kata luar, kat kita pun kita rasa kita buat ini sihat. Aku ni aku jaga makanan, duk rasa sihat ke makanan. Jadi kita berasa ke tabiat, berasa pada alat, berasa kepada sabab tu, berasa kepada ilat. Kita ada berasa macam ni. Walaupun ada bendanya kita tak sebut dengan mulut, tapi kalau nisbah perasaan dan rasa, dan nisbah kita bertindak di atas satu perkara tu adalah bertindak kadang-kadang di atas pahaman tu. Faham apa? Itikad ni duk berasa ke, kalau atas kita duk bercakap ni ilat, jumpa ni tabiat. Satu lagi yang memang sangat biasa pada kita adalah adat. Maksudnya dah terbiasa, dah terbiasa macam tu. Panas je buka kipas. Kadang-kadang sebut macam Islamik saja, alhamdulillah ada kipas. Alhamdulillah tu puji Allah Ta'ala ke puji kipas? Rasa elok, jangan elok. Cari mata tak nampak, buka pakai spek, alhamdulillah jumpa spek aku. Alhamdulillah tu rasa ke Allah Ta'ala ke rasa kat spek? Sendiri rasa tuan-tuan, bukan benda tu bukan bohong. Saya tak kata tuan-tuan, saya sebut saya. Kita naik kereta kan, bawa selamat elok. Selamat, alhamdulillah selamat sampai. Duk rasa selamat sampai, Allah bagi selamat ke? Ke kita rasa kita bawa kereta tadi bagus dengan sebab tu sampai? Alhamdulillah ada duit untuk bayar hutang. Duk berasa kita pandai kerja cari duit bayar hutang ke rasa Allah yang bayarkan hutang kita? Allah yang bagi rezeki kat kita. Benda macam ni tuan-tuan, kita
Kalau tak halusi Belanda tauhid ni, kita rasa kita dah okey ahli syurga, tak ada dosa apa pun. Ya, tak terima hari ni benda macam ni bukan ada orang boleh semak untuk kita. Tiang fardu ain belajar tauhid ni. Tiang kita lagi mengaji, lagi halus, lagi berdalam, lagi tengok elok-elok. Rupanya kita ni banyak benda tak selesai lagi. Kalau dah selesai, kita terang ni ahli syurga sama tuan, bersama Nabi-Nabi dan Rasul lah. Bersama dengan Nabi dan Rasul. Saya silap tak masuk syurga pasal ada benda tak selesai rupanya ni. Duk berasa semua ke kita. Duk itikad rupanya itikad macam orang kafir. Apa dia itikad orang kafir? Duk berasa pada sabab, duk rasa pada adat. Ni duk rasa pada elat. Kita tak berasa bahawasanya apa yang berlaku pada kita adalah semua dengan kehendak Allah. Bahkan kita rasa semua dengan ada kekitaan dan kita berasa berdasarkan sabab musabab yang ada keliling kita. Allah. Yang ni yang kita nak semak ni, yang kita nak belajar dan nak faham elat, nak faham tabiat, nak faham adat. Untuk dah faham macam ni, kita punya itikad macam mana, semua itu adalah kehendak Allah. Kita nak padamkan rasa ke situ, bahkan kita rasakan semua ke Allah Ta'ala. Yang ni yang kita susah dapat ni. Yang ni yang susah dapat ni. Satu ulama-ulama dulu, kalau nisbah nak hasilkan ni macam mana tuan-tuan, tu yang hati dia sentiasa muraqabah, dia ajar. Ada setengah-setengah amalan tuan-tuan, kalau saya duduk ngaji, ada guru duduk ajar, dia kata sejam sekali kita muraqabah hati. Rasa tak bahawasanya apa yang kita duk buat tu semua daripada Allah. Allah tu bukan mengeluh, Allah tu bukan adat, Allah tu bukan sebut, Allah tu sebut dengan menyebut nama Allah dan rasakan semua adalah hak Allah. Baik, macam mana pun balik pada apa kita bicara ni. Jadi contoh disebut gerak jari, gerak cincin. Kita wajib i'tikad Allah yang menggerakkan jari dan Allah yang menjadikan peraturan cincin follow gerakan jari. Dengan sebab gerak jari maka gerak cincin. Jadi Allah yang menggerakkan jari dan Allah yang mensistemkan jari bergeraknya ia, maka apa yang ada di jari akan turut bergerak sama dengan apa yang ada di jari. Antaranya contoh tu cincin. Apa yang kita pakai, kita jalan je batang tubuh kita, maka baju ikut sekali, rambut ikut sekali, telinga, apa yang kita pakai semua ikut sekali. Kalau tengok atas faktor sabab, semua bersabab. Siapa duk melekat dengan kita, berbalut dengan kita, yang kita pakai, yang kita ikat, yang kita simpul. Mana yang kita tak simpul, tak ikat, tu bertabur lagi. Mana tak ada dalam poket, tak ada berkait dengan kita, dia akan jatuh. Dan kita memang pegang macam tu. Cuma kita duk faham apa? Faham sabab. Dah maju duk kat kita. Mana kita pergi, ikutlah. I'tikad uluhiyah tu. Pasal apa? Duk kata baju ikut kita, sedangkan kita wajib i'tikad Allah bagi jadi kita, dia jadikan gerakan kita, dan baju ikut gerakan kita. Allah yang memperaturankan baju tu bila duduk di badan kita, dia akan ikut. Kalau ikut nisbah Allah, dia boleh buat macam ni. Macam mana kita bila berjalan, apa udara keliling kita tak ikut kita, kita tinggalkan udara tak? Jalan, udara keliling kita, kita tinggal. Apa yang masuk, masuk lah. Dia boleh jadikan baju kita ni bila kita jalan, walaupun pakai macam ni, sehari kita jalan, baju tak jalan sama dengan kita. Kita je jalan. Boleh dia buat itu. Tapi dia tak buat itu. Pasal dia buat satu benda atas hukum ini, atas jalan sabab musabab. Itu satu hal. Tapi wajib kita i'tikad sabab yang berlaku itu bukan sabab yang buat, bukan adat yang buat ni, bukan tabiat yang buat, bukan elat yang buat, tapi yang buat siapa? Allah buat. Kalau sikit syarah kan panjang, kalau dalam bab masih dalam bab elat tu. Satu, kalau kita sebut apa? Allah Ta'ala jadikan matahari. Bila matahari, dia ada faktor cahaya. Kalau kita sebut dengan sains sikit, dia ada tenaga cahaya itu. Kita guna dengan bahasa tenaga. Ada tenaga haba itu. Tenaga apa dia? Dan bila ada cahaya tu, kalau di sebelah kita kat bumi ni, bila sampai cahaya tu, dilapis oleh atmosfera apa, pera tu, ada pancaran warna yang macam-macam color, sekurang-kurangnya atau kita sebut warna pelangi tu, ada warna yang ditolak luar balik, ada yang masuk yang bermanfaat dalam bumi. Nak kata apa? Atas faktor kajian dan sabab, macam itulah peraturan alam Allah buat. Adakah bila Allah Ta'ala buat matahari, matahari yang buat semua tu?
Dan Allah yang buatkan peraturan. Bila ada matahari ada cahaya, bila ada matahari ada haba, bila ada matahari lepas tu ada pancaran. Bila ada pancaran sampai ke bumi, dia akan jadi cerah. Dia akan mencerah ke alam ni. Bila cerah kena kat udara macam ni, kena kat oksigen macam ni, kena kat awan macam ni, kena kat awan tindakan dia macam ni, kena kat macam ni. Dari segi warna dia, dari segi haba dia bermanfaat, kena kat daun hijau berlaku fotosintesis